Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita teruskan dengan topik ini mengenai kelahiran Rasulullah SAW. Muallim akan secara ringkasnya akan menceritakan sedikit kisah tentera Abraha untuk sama-sama kita menjadikan ia sebagai satu iktibar untuk diri kita. Okey, baik. Jadi pada satu hari itu, ada seorang yang bernama Abraha itu ingin menjadikan diri sebagai satu Tuhan. Jadi dia membuat satu tempat sembahan tu untuk orang menyembah kepada dia. Tetapi pada waktu itu, ramai orang lebih suka untuk menyembah kepada Kaabah berbanding dengan menyembah kepada Abraha. Jadi pada waktu itu, Abraha merasakan dia rasa iri hati dan rasa marah terhadap perkara tersebut. Dan akhirnya, dia membuat keputusan untuk pergi menyerang kota Mekah dan hancurkan Kaabah. Jadi dia mengumpulkan tentera-tenteranya yang pada waktu itu mengandungi tentera bergajah, tentera berkuda, tentera yang biasa iaitu yang berjalan kaki. Jadi pada waktu itu dia pun terus bergerak ke arah Mekah. Jadi ketika dia sampai sana, dia membuat satu perjanjian dengan Abdul Muttalib. Siapakah itu Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu adalah datuk Nabi. Jadi pada waktu itu Abdul Muttalib telah meminta untuk Abraha ini untuk mengembalikan balik untanya kepada Abdul Muttalib. Kerana apa? Abraha telah merampas untanya yang sebanyak 100 ekor itu untuk jadikan sebagai harta rampasannya. Jadi pada waktu itu Abraha pun dengan perjanjian tu bila sudah dia bagi untanya itu kepada Abdul Muttalib, dia akan pergi menyerang kota Mekah. Jadi pada waktu itu Abdul Muttalib pun bersetuju dan akhirnya dia memanggil semua penduduk Mekah untuk pergi menyelamatkan diri dari kota Mekah dan juga tentera-tentera Abraha. Jadi seterusnya apa yang berlaku adalah pada waktu itu tentera-tentera bergajah termasuklah tentera berkuda tidak mahu bergerak dari tempatnya. Dia terus duduk. Dia terus duduk, tak nak pergi mana-mana. Bila mana suruh untuk pergi, dia tak nak pergi. Bila mana suruh untuk serang, dia tak nak serang. Jadi pada waktu itu tentera Abraha pun rasa heran, kenapa dia tak nak pergi? Tiba-tiba bila mana dia terpandang atas, dia tengok adanya banyak burung berada di atas mereka. Rupa-rupanya adalah burung yang dinamakan sebagai burung ababil. Jadi burung ababil ni dia dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan tentera-tentera Abraha. Jadi burung ababil ni mengambil batu-batu yang daripada neraka dan pegang melalui paruhnya dan dua kakinya. Jadi bila mana dia pegang itu, dia melemparkan batu tersebut ke arah tentera-tentera Abraha. Jadi pada waktu itu tentera-tentera Abraha pun rasa pelik kenapa banyak sangat batu yang menghala ke arah mereka. Jadi pada waktu itu batu itu sudah terkena tubuh badan mereka. Jadi api itu telah menjilat tubuh badan mereka dan akhirnya mereka semua telah mati. Kecualilah beberapa orang yang selamat. Jadi akhirnya pada waktu itu Abraha terselamat pada waktu itu dan berehat daripada luar kota Mekah. Jadi pada waktu dia berehat di luar kota Mekah tu, selepas dia habis rehat, dia terus mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Jadi apa yang kita boleh dapatkan daripada kisah ni adalah Allah Subhanahu Taala ingin melindungi kota Kaabah, kota Mekah itu daripada serangan-serangan anasir-anasir luar untuk menghancurkannya, yang bakal menjadi satu kiblat untuk umat Islam akan datang. Di sini kita tahu bahawa ketika Nabi Muhammad SAW ada keluarnya satu cahaya bersamanya sehingga menyinari istana tanah Syams. Dan tidak lupa juga kenapa dia digelar sebagai tahun gajah, ia disebabkan tentera-tentera Abraha menyerang kota Mekah pada waktu itu. Kemudian sambung balik, kenapa keluarnya cahaya itu sehingga menyinari istana-istana di kota Syams itu. Ia hendak mengatakan bahawa mulianya Nabi Muhammad SAW sebagai satu cahaya yang menyinari kegelapan dunia pada waktu ketika itu. Pada waktu itu dikatakan tali pusat Nabi Muhammad SAW telah dipotong dan sudah dikhitan ketika lahir. Kemudian selepas dia dilahirkan,
Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'adah dari kaum Bani Sa'ad. Jadi pada waktu itu Halimatus Sa'adah dia dihujani dengan keberkatan dan rezeki. And tiba-tiba ada orang datang bagi barang, tiba-tiba ada orang datang bagi hadiah semua. And sempena katanya Rasulullah SAW itu. Jadi pada waktu itu, pada waktu ketika sudah sampai masanya Halimatus Sa'adah memberi balik Nabi Muhammad SAW kepada Aminah, dia meminta kepada Aminah untuk berikan sedikit masa lagi kepada Halimatus Sa'adah untuk menjaga Nabi Muhammad SAW ini. Kerana apa? Dia tidak mahu hilangnya rezeki dan keberkatan yang dia dapat ketika menjagai Rasulullah SAW itu. Jadi dengan perasaan sedih, Aminah pun melepaskan Nabi Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'adah. Jadi pada waktu itu di tempat Bani Sa'ad pada waktu itu umurnya Nabi Muhammad 4 tahun, datangnya seorang lelaki sedang menuju ke arah Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan kawan-kawannya di sekitar situ. Jadi pada waktu itu lelaki tersebut terus membelah dada Nabi. Jadi kawan-kawannya rasa terkejut. Kenapa tiba-tiba lelaki ini ingin membelah dada Nabi, dan terus memberitahu kepada Halimatus Sa'adah atas apa yang terjadi. Jadi pada waktu itu lelaki tersebut mengambil satu hati dalam dada Rasulullah SAW, hati yang hitam. Jadi pada waktu itu hati hitam tersebut dia dibasuh dengan air Zam-Zam sehingga bersih, dan meletakkan baliknya ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu orang-orang dewasa datang untuk tengok apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tengok dadanya sudah pulih seperti biasa. Tidak ada apa-apa yang berlaku padanya kecuali ada kesan jahitan di dada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada waktu itu ulama mengatakan bahawa lelaki tersebut tu adalah malaikat Jibril. Jadi kenapa yang berlaku begini? Adalah untuk menjaga Nabi Muhammad SAW membuat perkara-perkara yang maksiat dan juga terhindar daripada nafsu-nafsu yang jahat. Kemudian pada umurnya 6 tahun, kemudian selepas berlakunya kisah itu, Halimatus Sa'adah terus berikan balik kepada Aminah. Kepada Aminah kerana takut-takut berlakunya lagi sekali kepada Nabi Muhammad SAW itu. Jadi pada waktu itu Aminah rasa gembira bersama-sama dengan Nabi Muhammad setelah berapa lama duduk dengan Halimatus Sa'adah. Jadi pada waktu itu dalam masa yang sedikit itu telah sama-sama mereka membuat katanya hubungan, katanya sebagai anak dan sebagai ibu semua. Dan pada waktu umur 6 tahun, Aminah bersama dengan Abdul Muttalib dan juga anaknya Nabi Muhammad SAW ingin pergi ke tempat persemadian Abdullah, iaitu suaminya, setelah sudah lama tidak berjumpanya. Jadi pada waktu itu apa yang berlaku, kesihatan Aminah semakin hari semakin mudarat atau semakin sakit. Jadi ketikanya dia hampir sampai ke tempat baliknya Mekah selepas jumpanya kubur Abdullah. Jadi pada waktu itu Aminah pun sudah semakin nazak. Dan semasa tibanya di kota Mekah, Aminah pun akhirnya sudah meninggal dunia. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim piatu. Dan akhirnya diasuh oleh Abdul Muttalib. Jadi kat situ kita faham bahawa itulah kisah bagaimananya Rasulullah SAW ketika dia kecil. Okay. Jadi itu saja untuk video hari ini, dan moga-moga boleh jadikan sebagai satu iktibar dan satu pelajaran untuk awak di sekolah nanti. InsyaAllah jumpa di video yang seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.